نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kita pelbagai nikmat yang mana sekiranya kita hitung, hisab, timbang, fikirkan, kira nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, la tuhsuha, nescaya kalian tidak akan mampu. Banyak tabung simpan duit tapi tahu juga jumlah. Kan, kecuali duit banyak sangatlah, ratus juta rupiah mungkinlah. Tapi kalau 100 juta ringgit boleh kira. Subhanallah. Kan? Tapi Allah Taala kata nikmat yang aku beri pada kalian, kalaulah kalian mahu mengiranya, hitung 10, 20, 100. Allah Taala kata la tuhsu, tak boleh kira. Tak boleh kira, tuan-tuan. Kita dapat jalan elok tak terincut-incut pun satu nikmat. Saya jalan terincut-incut, jalan elok, satu nikmat. Sebelah kanan kalau terincut tak boleh nak press kereta, sah. Kan? Sah. Kalau kaki kiri mungkinlah kan. Kelas kalau auto dah tak guna clutch. Kalau tak auto, manual, kena guna kaki kiri, susah. Ke tuan-tuan tak pakai kereta, pakai motor je? Mustahil orang Malaysia tak pakai kereta. Subhanallah. Sebelah kaki pun dah susah. Sebelah kaki kiri saja pun susah, kanan saja susah. Kan, tangan sebelah sakit. Sebelah nak pegang steering, sebelah nak pegang gear. Susah. Subhanallah. Tuan, kalau kita kira la tuhsuha, saya tak boleh kira. Tapi kita perlulah mengetahui bahawa ini adalah nikmat dan pemberian Allah. Kalau kita tak tahu, kalau kita lupa akan nikmat yang ini adalah pemberian Allah, maka hakikatnya pertama kita telah lupakan Allah, telah lupa Allah. Dan yang kedua, wal iyazubillah, kita akan menggunakan semua nikmat tu mengkufuru nikmat Allah. Kita kata kita kerja, kita dapat duit. Ni duit saya dapat sebab saya kerja. Kita merasakan ni duit saya tidak ada kaitan pun dengan Allah, maka boleh jadi kita akan menggunakan duit tu untuk mengkufuri nikmat Allah. Beli benda-benda yang haram, hisap yang haram, makan yang haram. Dan kita rasa duit tu kita punya. Sebenarnya kita ni tak ada apa-apa, semuanya diberi atau diberi pinjam. Ayah kita bukan milik kita, mak kita bukan milik kita, isteri suami kita bukan milik kita, anak kita bukan milik kita. Semua yang bukan milik kita. Kita ni dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita ni tak ada apa-apa, yang ada pada diri kita diberikan oleh Allah. Tu jam, tentang jam dah berapa puluh dah. Saya jam berpuluh-puluh jam dah. Saya bila jam murah-murah je, 50, 60 kan, okay, murah lah. Ni 60, berpuluh-puluh dah jam. Kan? Pemberian Allah. Bini satu je baru kan, kalau mati pun tambah lagi. Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ni semua pemberian Allah. Apa yang ada pada jasad kita, kesihatan. Bila kita tahu ni pemberian Allah, ni nikmat daripada Allah, pasti pertama tak lupa pada Allah.
Siapakah orang yang mengingati Allah? Sebenarnya tuan-tuan, kita ni kena ingat Allah 24 jam sebenarnya. Sebenarnya kita ni perlu mengingati Allah 24 jam. Tapi kita macam mana jadi yang umumnya, selama mana seseorang hamba Allah tu berada dalam ketaatan kepada Allah, maka dia sedang mengingati Allah. Sebenarnya ambil yang mudah. Seseorang berada di dalam ketaatan kepada Allah, orang ini adalah sedang mengingati Allah. Apabila seseorang tu terkeluar, dia kata mengingati Allah, memaksiati Allah, sebenarnya dia telah terlupa daripada mengingati Allah. Tak boleh tak ingat Allah. Sebenarnya tak boleh ingat Allah. Contohnya kalau kita duduk diam saja tuan-tuan, tidak melaksanakan kemungkaran, hakikatnya kita sedang bersyukur dengan nikmat Allah. Tuan-tuan, kita tak buat apa-apa. Lainkan kalau kita tak buat perkara fardu, kita diam je, tak buat benda salah. Ulama kata kita sedang mensyukuri nikmat Allah, tak buat salah. Kalau kita buat baik, lebih besar lagi 4 jam. Haiwan dan makhluk-makhluk yang lain. Dan satu riwayat, Allah ciptakan haiwan ni, di antara satu riwayat ni, adalah untuk mengingati Allah je. Kita tengok dalam video, ikan kumak kamit sebut subhanallah ke, lembu kata Allah ke, singa kata Allah, macam-macam kan. Yang itu kita dengar. Satu riwayat bagi tahu, pertama Allah Taala ciptakan haiwan ataupun makhluk-makhluk yang lain semata-mata untuk berzikrullah, berzikir pada Allah. Di riwayat bagi tahu. Satu riwayat bagi tahu apa dia? Satu, kalau Allah Taala kata sekarang dah cukup dah masa kau untuk berzikrullah, maka Allah Taala matikan. Contohlah anjing. Satu riwayat bagi tahu binatang tu berhenti mengingati Allah, Allah matikan dia. Tuan-tuan, kalau kita ni berhenti mengingati Allah, semua mati dah kita. Hayalah mati awal. Kalau kita ni kalau termasuk dalam riwayat seperti Allah Taala ciptakan haiwan tu, berhenti mengingati Allah, Allah Taala matikan. Dah mati ke belum tuan-tuan? Panjang umur sentiasa mengingati Allah, tak matilah. Dah? Kalau saya dah mati dah. Terlupa binatang. Dalam riwayat ada satu riwayat itu berhenti mengingati Allah, Allah Taala matikan. Kalau bang macam mana bang? Tak sampai umur 50. Subhanallah. Dan ini adalah tujuan Allah Taala ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin illa melainkan beribadah kepada Allah. Sayyidina Ibnu Abbas beritahu illa liya'budun tu ditafsirkan juga illa liyu'arrifu, illa melainkan mengingati Allah, illa liyuzakiru melainkan mengingati Allah, berkenal dengan Allah. Maka hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu sentiasa dikira, kembali balik dikira sentiasa mati Allah, dikira sentiasa berzikrullah selama mana dia berada di dalam ketaatan kepada Allah. Seseorang tu tidur yang tidak bermaksiat kepada Allah, dikira zikrullah. Masuk dalam bilik air, dikira tidak dalam bilik air yang tidak memaksiati Allah, dalam bilik air pun dikira mengingati Allah. Masuk bilik air dengan doa. Betul? Sebenarnya bilik air dengan doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ikut adab-adab dia, tutup kepala dan sebagainya. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, baca doa. Jangan dalam tandas dah habis semua, ghufranaka dalam tandas, jangan dulu keluar dulu. Ulama begitu tuan-tuan, dia buat adab tandas. Dia masuk tandas, mati dalam tandas, dikira mati mengingati Allah. Riwayat lagi bagi tahu mati dikira syahid di sisi Allah. Kerana orang yang mati mengingati Allah, dan riwayat bagi tahu dia dikira mati syahid. Dalam tandas pun kita tak kisahlah orang kata dia mati dalam tandas ke, yang penting kita matilah kat mana-mana pun, ketika mati Allah dikira pada pandangan Allah. Seseorang tu dia akan dibangkitkan ketika mana dia mati. Kalaulah dia mati atas katil pun, dia mati dapat sebut la ilaha illallah, maka dia berjaya tak? Berjaya. Walaupun dia mati kat mana-mana pun tuan-tuan, dia mengingati Allah SWT, maka dia pun dia akan berjaya. Mana ada riwayat bagi tu siapa mati dalam tandas dia ni ahli neraka ada? Tak ada. Siapa mati dalam jalan raya dia ni ahli neraka? Tak ada. Dia riwayat bagi tu siapa yang mati lemas, mati sakit perut, mati terbakar, orang ni lah mati syahid. Itu ada. Tak ada yang bagi tahu dia mati tempat-tempat yang buruk, maka dia kecuali lah dalam keadaan tu mati tempat di pasar ataupun mati dia memang dia melakukan maksiat, itu cerita lain. Bahkan yang riwayat bagi tahu umumnya bala ni akan turun pada pasar, tempat jual-jual beli kan. Jadi jangan syok sangat pergi Tesco tu, pergi cepat-cepat keluar. Yang lama duduk je, jangan. Habis keluar mana-mana tempat pun.
Ada jual beli. Tak, kita tawaf dulu pasal malam tu. Nak beli roti john je. Tak apalah, dah beli pusing jadi. Sekali balik. Beli terus balik. Dan kalau lah Allah Ta'ala turunkan bala, maka inilah di tempat-tempatnya. Bahkan dari riwayat Sayyidina Aisyah, Nabi cerita, bila satu tentera datang, berkumpul di satu pasar, maka Allah Ta'ala tenggelamkan semua. Sayyidina Aisyah tanya, di kalangan mereka ada yang beriman, di kalangan mereka yang tak beriman, Allah tenggelamkan semua. Ya Allah tenggelamkan semua. Cuma nanti mereka akan dibangkitkan mengikut amalan mereka. Tuan-tuan, walaupun dia beriman, duduk kat pasar tenggelam juga. Maka dia mulakan Allah SWT. Jadi maksudnya salah satu yang begitu, tak semestinya mati di pasar tu mati tak bagus. Yang penting kita macam mana kita akhirkan kehidupan kita. Orang yang berusia setiap masa dalam ketaatan kepada Allah dikira mengingati Allah. Ketika orang itu mati ketika berada dalam ketaatan kepada Allah, maka dia mati mengingati Allah. Maka dia mulakan Allah SWT. InsyaAllah kita masuk kisah-kisah para sahabat yang ada. Tajuk dia adalah meminta doa daripada orang-orang soleh. Kan? Tuan rajin minta doa pada siapa-siapalah. Para alim ulama, minta doa kepada ibu ayah, minta doa pada kawan-kawan kita. Kita tak rajin ke minta doa kan? Kawan kata, baru kahwin ke? Baru kahwin Alhamdulillah. Berapa lama tak? 2 tahun. Nak tanya dapat anak belum? Belum. Kita pun kita kata macam-macam usaha dah. Macam tu kita cerita. Tentu sepatutnya kita kata apa? Kamu doalah untuk saya supaya Allah Ta'ala kurniakan rezeki ziurat untuk saya. Sepatutnya itu percakapan orang beriman. Di samping ceritalah macam-macam apa nak cerita-cerita, tapi minta dah saling mendoakan. Kan? Yang boleh memakbulkan dapat anak tu Allah. Mana-mana hajat pun. Dan perantaraan untuk memakbulkan adalah doa juga. Bukan usaha semata-mata. Rajin minta doa. Doakan saya kalau exam, doakan saya. Kan? Nak exam ambil lesen pun minta doa juga. Apa salahnya? Saya pagi ni ada nak exam ambil lesen motor, Ustaz, doakan saya. Doakan. Pelajar saya kata 4 kelang kabut ambil lesen motor. Semualah. Lesen kereta ke lesen motor ke. Peksa kan kena 50 peksa, kena 42, 43 kan. Saya kata bila kamu nak ambil peksa ni? Lepas minggu, Ustaz. Saya kata bacalah dulu buku tu 2 minggu. Bukan nak kena cepat-cepat pun. Anak muda tak, Ustaz, seminggu cukup dah. Saya dah baca dah buku ni. Yang peksa lepas minggu semua gagal. Semua gagal. Dapat 42, 41, lulus 43. Lulus 42, dapat 41, 40. Tapi dia bagi peluang untuk repeat waktu tu sekali. Waktu tu sekali saja repeat, bayar 20. Yang ada duit repeat balik, lulus. Daripada 41, lulus 42. Kan? Minta doa juga. Tapi buku tu saya kata saya bukan nak kena cepat-cepat. Lepas 2 minggu lah bacalah dulu buku. Anak muda dan tu juga nak ambil peksa. Yang mahal tu minta doa tapi tak baca buku. Itu nak kena pelangkung tu. Minta doa satu hal. Betul lah tu. Maka dia mulakan Allah SWT. Rajin kita minta doa. Ini amalan orang beriman, rajin minta doa. Hatta tuan-tuan nanti riwayat kita bagi tahu, Nabi pun minta doa kepada umat dia. Nabi kata doakan saya. Nabi sepatutnya tak perlu minta doa kat kita. Nak beritahu itu amalan orang beriman, rajin minta doa. Siapa-siapa pula. Kan? Peminta sedekah. Kan? Bagi sedekah dia, doakan saya. Panjang dia doa. Kan? Kalau kita orang di Mesir tu memang dia akan doa. Tak minta doa pun dia akan doakan. Ya Allah, luluskan pelajar-pelajar ni peksa kita punya berbunga-bunga lah, dia kata macam tu. Dan sebab di sana memang nak lulus peksa je. Nabi SAW meminta supaya Sayyidina Umar mendoakan untuknya. Dan Sayyidina Abu Umamah meminta doa daripada Nabi. Nabi minta Sayyidina Umar punya doa. Sayyidina Umar berkata bahawa saya telah meminta keizinan daripada Nabi untuk mengerjakan umrah. Sayyidina Umar dekat Madinah. Dan Nabi nak pergi ke Mekah laksanakan umrah, minta izin. Baginda telah mengizinkan saya dan bersabda, wahai adikku, janganlah lupakan kami dalam doa-doamu. Sayyidina Umar berkata, perkataan ini wahai adikku begitu sekali menggembirakan saya yang tidak ada tolok bandingnya walaupun seluruh kekayaan dan kemewahan dunia menjadi milik saya. Sayyidina Abu Umamah Bahili radhiyallahu anhu berkata bahawa satu ketika Nabi telah datang kepada kami. Baginda seolah-olah memahami keinginan kami supaya baginda mendoakan kami. Lalu baginda berdoa, Allahumma ighfir lana warhamna warda anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah.
Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, redailah kami, terimalah kami, masukkanlah kami ke dalam syurga. Jauhkanlah kami daripada neraka, perelokkanlah segala urusan kami. Setelah itu seolah-olah baginda merasakan yang kami masih menginginkan supaya baginda meneruskan lagi doanya. Lalu baginda bersabda, saya telah mendoakan untuk kamu semua dengan doa yang merangkumi segala perkara dunia dan akhirat. Tuan-tuan, umat ni pandang muka Nabi, Nabi dah faham dah umat ni minta doa. Kita ni sesama kita jumpa, tahu dah dia orang ni nak minta doa ni. Kena saling kan doakan. Macam-macam lah kita ni punya hajat. Kongsi hajat kita. Kan, macam-macam lah. Doakan perjalanan saya selamat pulang dan balik kampung. Itu dah. Berapa ramai pergi yang maksudnya taklah selamat dengan baik. Ada je urusan. Apa lagi? Dalam riwayat hadis, Nabi SAW pernah menyuruh sesiapa sahaja yang berjumpa dengan Hadrat Uwais Al-Qarni supaya meminta doa keampunan daripadanya. Pun Nabi pernah pesan dalam sebuah hadis, minta doa daripada seorang tabi'in, sayyidut tabi'in, namanya Uwais Al-Qarni, ataupun biasa dengan nama orang yang saleh. Kenapa dia ni doanya makbul? Sehingga Nabi suruh siapa-siapa yang sempat jumpa dengan Uwais, minta dia doa. Pertama Nabi suruh minta doa untuk dia. Dia minta doa daripada dengan Uwais untuk kalian. Kedua, macam mana dia tu boleh dapat maqam doa makbul? Pertama, sebabnya dia ni adalah orang saleh. Apa amalan dia? Adalah berkhidmat kepada ibu dia. Jadi Uwais Al-Qarni ni Sayyidut Tabi'in, ketua para tabi'in, dan dia dikira orang saleh. Doa orang saleh makbul. Dan siapa yang sempat berjumpa dari riwayat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, mungkin sahabat-sahabat yang lain ada, tapi mungkin tak dimasukkan dalam kisah-kisah para sahabat, tapi yang saya pernah jumpa adalah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Mungkin tuan-tuan pernah jumpa riwayat yang lain, bahawa Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali sempat berjumpa Uwais Al-Qarni yang minta doa. Uwais pun bukannya, permulaannya tak kenal juga siapa kamu, Umar. Akhirnya daripada tahu Sayyidina Umar, dia kata, kamu ni lebih afdal daripada saya. Kalau ikut makam, tuan-tuan, makam Sayyidina Umar dengan Sayyidina Uwais, siapa lagi tinggi makam dia? Sayyidina Umar Ibn Khattab lah, confirm lah. Sayyidina Umar orang nombor 2 terbaik lepas pada Sayyidina Abu Bakar. Kalau ikut makam, siapa yang lebih tinggi, Uwais Qarni ke Sayyidina Umar Al-Khattab? Sayyidina Umar Khattab pasti orang kedua terbaik. Nabi itu dia ni ahli syurga, 10 orang dijamin syurga, termasuk Sayyidina Umar Khattab. Nabi kahwin dengan anak Sayyidina Umar. Dan kalau Nabi dah kahwin dengan anak Sayyidina Umar, Nabi redalah dengan pak betul dia. Kan? Itu Sayyidina Umar. Pun Sayyidina Umar minta doa. Kan, beradabnya daripada hadis Nabi, dan tetaplah doa dia tu boleh mendapat makbul. Kan, dia orang saleh. Kan? Akhirnya Uwais Qarni doakan juga. Subhanallah. Apa yang menyebabkan dia doanya makbul? Dia menjadi orang saleh. Apa amalan dia menjadi orang saleh? Khidmat kepada ibu dia. Subhanallah. Kan, tuan-tuan pun biasa dengar apa dia punya khidmat. Ibunya ada hajat untuk buat haji dan umrah. Tak ada kenderaan, Uwais Qarni fakir miskin. Kan, latihan untuk mengangkat ibu dia, dia membawa lembu kecil naik gunung. Lama-lama makin besar lembunya. Orang pun ada yang ejek, ada yang tertawakan. Tujuannya berlatih untuk mengangkat ibunya. Dan akhirnya telah dapat dibuat daripada Yaman sampailah ke Mekah menaikkan haji dan umrah dan balik dengan memikul sahaja. Kita daripada sini ke Tesco kalau pikul pun tak tentu. Ini kisah benar, bukan kisah main-main. Sehingga mendapat maqam orang saleh. Kan? Sayyidina Uwais Al-Qarni pernah minta izin untuk berjumpa dengan Nabi. Sebab Sayyidina Uwais ni lahir, hidup, sempat dengan sahabat. Dan sepatutnya sempat melihat Nabi. Banyak kali minta izin, ibunya kata, siapa yang nak khidmat untuk saya? Kalau kamu tak khidmat, siapa lagi nak khidmat? Sehinggalah ibu dia membenarkan untuk 1 hari sahaja. Maksudnya sampai di Mekah 1 hari, ataupun sampai di Madinah 1 hari, terus balik. Sampai tak ada orang nak khidmat. Akhirnya Sayyidina Uwais sampai, Nabi dan riwayat kata di Tabuk ataupun di tempat lain dalam peperangan. Tak boleh tunggu lama Sayyidina Uwais balik. Jadi Sayyidina Uwais ni meninggal dunia tidak sempat melihat Nabi. Maka dia menjadi tabi'in, sahabat, orang yang pernah melihat Nabi, beriman dengan Nabi, mati beriman dengan Nabi, itu sahabat. Orang yang tak pernah lihat Nabi sempat melihat sahabat, dia jadi tabi'in, pengikut.
Orang yang tak sempat melihat sahabat, dia sempat melihat tabi'in, dia jadi tabi'in. 3 maqam. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi Sayyidina Uwais ni sepatutnya sempat, tapi sekali je datang pun. Nabi di Tabuk, peperangan Tabuk, atau riwayat kali di peperangan lain, tak boleh tunggu lama balik. Taat pada ibu-ibu, kata kalau tak ada segera pulang. Subhanallah. Kita kan janji dengan ibu pukul 7 malam, 7 pagi pun sampai. 12 jam lewat dia. Kan macam mana doa nak makbul. Nabi kata, Hadad Usair bin Jabir rahmatullahi berkata bahawa Sayyidina Umar telah berkata kepada Hadad Uwais, doakanlah kampunan untuk saya. Hadad Uwais berkata, bagaimana mungkin saya layak untuk mendoakan Tuhan, sedangkan Tuhan adalah sahabat Rasulullah. Makam sahabat dengan makam tabi'in siapa lagi tinggi? Sahabat. Macam mana saya nak doakan Tuhan? Tuhan ni sahabat Nabi. Tuhan punya makam lagi tinggi daripada saya. Subhanallah. Tapi orang makam tinggi reti minta doa dengan orang lain. Yang tak ada makam ni jangan reti minta doa ni. Jadi tuan-tuan, kita rajinlah minta doa supaya kita pun naik makam yang tinggi. Orang yang rajin bagi salam, maka dia punya makam akan lebih tinggi daripada orang yang bagi salam. Ada? Rajin bagi salam, rajin minta doa. Saya senang je tuan-tuan. Umumnya kita selalu minta daripada kecil sampai lala, selalu minta doa ibu dengan ayah. Bila saya ada urusan yang urusan saya tak settle, pasti ibu ayah saya tak doakan. Itu senang kan? Ibu lah ni tak doakan. Maksudnya tak suruh-suruh doa. Doa dia doa umum. Kena sungguh-sungguh, ni penting ni bu. Kalau ayah saya semeh dia semeh balik. Doa tu senang, nak buat tu yang susah. Sekarang pun boleh doa. Tapi gua-gua anak dengan ayah lah. Diorang sekarang pun boleh doa. Kau tu kena buat, betul lah tu. Kalau ibu dia lembut sikit. Kalau saya suruh ustaz saya suruh doa lah ustaz. InsyaAllah kau boleh sekarang lah ustaz. Hei, kau ustaz kan. Kau ada kejap lagi lah kau doa. Ustaz saya 79, isteri 4, anak terakhir 2 tahun. Saya sajalah paksa-paksa ustaz doa lah. InsyaAllah sekarang lah ustaz. Dia keluar tongkat dia, kejap lagi lah aku doa lepas isyak. Mula makbul sekarang. Yalah, anak murid kan nak minta kalau boleh sekarang juga doa. Kalau anak-anak kecil lah minta aiskrim, ada ke ya kejap lagi nak aiskrim? Dia sekarang nak aiskrim, tak ada kejap lagi. Ada anak tuan-tuan kata kejap lagi. Itu anak-anak cerdik tu. Anak sekarang juga nak. Kita kata kejap lagi. Betul lah tu. Macam tu lah kita. Sebagai kita ada hajat, kalau boleh lah nak dimakbulkan hajat kita. Kata Uwais Al-Qarni, macam mana saya layak untuk doakan Tuhan sedangkan Tuhan adalah sahabat Rasulullah, makam tinggi. Sayyidina Umar berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terbaik dalam kalangan para tabi'in ialah seorang lelaki yang bernama Uwais. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi juga bersabda, oleh kerana itu apabila salah seorang kamu bertemu dengannya, maka hendaklah kamu meminta beristighfar untuk kamu. Nabi perintahkan. Makam Sayyidina Umar istighfar sendiri pun dah tinggi dah, tapi sebabkan perintah Nabi, Sayyidina Umar pun cari, bukan main tunggu-tunggu je tuan-tuan. Setiap kali musim haji, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali akan tawaf seluruh kemah-kemah yang ada di Mina. Cari mana orang Yaman, cari mana Uwais. Betul. Bukan alang-alang aku makam tinggi, kalau jumpa aku minta doa, alang tak jumpa bye-bye lah. Bukan macam tu. Bila Nabi dah suruh ni betul-betul tuan-tuan. Pasti kita tengok dia ni orang soleh. Dan kita ni tengah ada hajat, dia soleh ke tak soleh ke tuan-tuan, dengan sama ada hajat tuan-tuan dimakbulkan dengan waktu soleh tak soleh tu, mana yang penting? Yang penting hajat kita dimakbulkan. Itu yang tak makbul hajat tu. Sebab kita merasakan orang ni tak ada siapa-siapa pun tak ada apa-apa. Hajat kita ni penting, dan hajat kita pun tak ditunaikan juga. Itu yang payah tu. Kita muzakarah lah, bincang lah macam mana hajat tak tertunai-tunai. Kan? Orang rajin muzakarah dia faham. Kawan saya tu, dia kata dia ada macam-macam hajat. Dan semua hajat dia, alhamdulillah Allah Ta'ala makbulkan. Cuma ada satu hajat saja yang tak dimakbulkan. Puluhan tahun dah. Dia muzakarah, saya pun semeh lah kan. Apa yang patut yang boleh kenapa tak dimakbulkan? Ini macam-macam lah hikmah. Kita tengok hajat tu apa je ceritakan. Bersesuaian tak untuk dimakbulkan? Kalau bersesuaian, kenapa tak dimakbulkan? Kerana pada pandangan Allah, semua hajat mudah je. Kita selalu kata, ya Allah, saya ada masalah besar. Tuan, masalah besar kita pada pandangan Allah tu besar ke kecil? Allah pandang masalah kita tu besar ke kecil? Kecil je. Kita dia rasa, ya Allah, saya ada masalah besar. Masalah kita besar depan Allah, kecil ke besar? Kecil je.
Besar macam mana pula kita punya masalah? Padahal kecil je. Kita dengan yakin dengan kudrat Allah, Allah Ta'ala boleh makbulkan. Kita kata, wahai masalah, saya ada Tuhan yang maha besar. Ya Allah, masalah ni daripada engkau, ya Allah, engkau yang datang untuk uji saya, untuk saya redha tak, untuk mengadu tak pada kau. Hari ni aku telah mengadu, ya Allah, kau selesaikan masalah saya. Kau ni ngadu, puji Allah, maafkan Allah, kembali pada Allah. Yakin dengan kekuasaan Allah, bercakap tu dalam keadaan redha dengan ketentuan dan qada Allah. Ya Allah, kalau kau nak makbulkan dan saya kajian ni mudah bagi kau. Maksud kalau kau tak nak makbulkan, ini mungkin ada perlukan masa dan sebagainya, ini semua hak engkau, ya Allah. Kita ngadu pada Allah kan seronok je tu. Habis kita punya hati, lepaskan kita punya masalah dalam hati. Kita cerita pada orang, kita tak kata masalah susah betul masalah ni, kita pandang je masalah, tak selesai. Maka ada yang mulakan Allah Subhanahu Taala. Kenapa kena minta hajat tu? Nabi suruh jumpa orang saleh minta ampun dan hajat-hajat yang lain. Tengok lagi tuan-tuan, apakah akhlak kita ataupun adab-adab kita, ataupun apakah ajaran agama kepada kita apabila melihat seseorang yang berada dalam kemungkaran dan kemaksiatan. Kadang-kadang kita mungkin tak boleh nak nasihat, tak boleh, tapi kita ada benda ni. Dua, tengok kisah Sayyidina Umar dan seorang lelaki yang meminum arak secara berterusan. Hadza Yazid bin As'am rahmatullahi berkata bahawa ada seorang lelaki yang berasal dari Syam. Dia seorang lelaki yang gagah dan berani dalam peperangan. Dia selalu datang ke majlis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar tidak melihat kelibatnya selama beberapa hari. Inilah tuan-tuan, kita sunnah Nabi dan seluruh sunnah para sahabat dan termasuk akhlak-akhlak kita, kita mengenali ahli jiran kita dan mengenali ahli masjid kita. Kalau ahli masjid kita dah lama tak datang, kita tahulah siapa tak datang, kita ziarah dia, tanya khabar dia. Mana pakcik tu? Dah meninggal lah tak tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia tak tahu pergi musafir ke tempat lain, kan? Kita kena kenal ahli masjid kita, jiran kita. Ni Sayyidina Umar kenal ni, berapa ramai sahabat ahli masjid, ahli Madinah ketika zaman Sayyidina Umar tu ramai. Kemudian Sayyidina Umar tidak melihat kelibatnya selama beberapa hari, lalu beliau bertanya, apa yang telah berlaku pada si Fulan bin si Fulan itu? Orang ramai mula menjawab, wahai Amirul Mukminin, dia telah mula meminum arak dan berterusan meminumnya. Asalnya baik ataupun apa pula keadaan, jadi seorang pahlawan ahli masjid, tiba-tiba tak datang, rupanya laporan minum arak, rupanya laporan macam-macam lah berlaku kat kawan-kawan kita, jiran-jiran kita. Sayyidina Umar telah memanggil keraninya dan berkata, tulislah surat ini daripada Umar kepada si Fulan bin si Fulan. Salam sejahtera ke atas kamu, saya memuji Allah di hadapan kamu, zat yang tiada Tuhan selainnya, yang layak disembah, yang maha pengampun dan sekalian dosa, maha penerima taubat dan yang amat keras azabnya, dan maha pemurah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkannya, dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Kemudian beliau berkata kepada semua temannya, kamu semua berdoalah kepada Allah untuk saudara kamu ini, supaya dia, Allah mengubah hatinya dan dia memberi taufik untuknya bertaubat. Tengok tuan-tuan, pertama kita kena ada doa. Kita yang tahu doa. Kalau semua dah tahu kan kisah ni, sebab semua dah tahu dah dia ni minum arak. Jadi Sayyidina Umar kata semua berdoa sekarang supaya Allah Ta'ala bagi hidayah, bagi taufik dia berubah, kan? Nah, kita boleh buat doa sesama kita. Kita semua memang dah tahu dah orang tu macam tu, boleh doa. Dan kedua apa dia buat? Hantar surat. Hantarlah surat, WhatsApp ke, surat biasa ke, hantar. Apabila surat Sayyidina Umar sampai kepada lelaki tersebut, dia telah membacanya berkali-kali dan berkata, dia baca ayat yang betul lah. Apa Sayyidina Umar kata? Dia adalah zat yang maha pengampun. Tuan-tuan, kita kena bagi galakan kepada orang lain, jangan kita tekan dia. Dialah Allah, zat yang maha pengampun, maha penerima taubat, dan azabnya amat keras. Ujung bahu ketuk sikit. Dia memberi amaran kepadaku tentang azabnya dan menjanjikan untuk mengampuniku.
Orang tu kata dibagi tahu azab Allah dan dibagi tahu juga Allah boleh ampunkan dosa aku. Betul. Ini terus ahli neraka, jangan macam tu. Dalam riwayat Imam Abu Nuaim ada sedikit tambahan. Dia membaca surat itu berkali-kali dan mula menangis. Semenjak itu dia telah meninggalkan tabiat minum arak secara keseluruhannya. Apabila berita tentangnya ini sampai kepada pengetahuan Sayyidina Umar, beliau berkata, beginilah hendaknya kamu semua lakukan. Apabila kamu dapati seseorang teman kamu telah tergelincir, hendaklah kamu memimpinnya semula ke jalan yang benar. Berilah keyakinan kepadanya tentang keampunan daripada Allah dan berdoalah kepada Allah supaya dia memberi taufik untuk bertaubat. Janganlah pula kamu menjadi pembantu syaitan untuk menyalahi teman kamu. Tak payahlah, dia dah 30 kali keluar masuk penjara, dah biarlah dia. Selagi saya ataupun dia tak tutup mata, tuan-tuan, doa surat, doa surat, doa surat. Tazkirah. Ada. Apa hal pula? Mana riwayat datang beritahu kalau dah lebih banyak kali masuk dah tak ada peluang bertaubat apa macam tu, mana ada. Teruskan. Kan? Orang yang tangkap pun tak pernah mengeluh. Tangkap lagi, keluar lagi. Tangkap lagi. Ada kata, engkau je lagi. Tak naklah tangkap, tak ada tangkap juga. Bawa dalam, lepas lagi, dah. Tak ada istilah tak sempat. Doa. Kalau tu tak mampu nak nasihat, kita doa. Semua orang tahu doa secara beramai-ramai, istimai, doa kawan-kawan. Ini yang telah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Sahabat telah buat. Kalian kata beginilah caranya, kalian telah tahu, maka kalian semua berdoa untuk dia. Dia dapat, dia menangis dan dia telah bertaubat daripada kesilapan dia. Itulah hendaknya kita buat. Kan? Kawan masuk ke dalam, boleh hantar surat? Boleh hantar surat. Tuan-tuan pernah hantar surat? Itu yang payah tu. Saya pernah hantar surat. Panjang doa kita. Memang itu je pun dia boleh baca. Bolak balik sampai hafal dah surat tu. Keluar, masuk lagi. Hantar surat lagi, dah. Kita kalau hantar surat-surat kat orang lain, suka pula. Forward juga. Ni, pasti dah kawan tu masuk. Hantar surat. Contoh-contoh kan. Doa kan. Apa pula keadaan anak kita, dia doakan, hantar surat untuk dia, biar dia baca nangis-nangis, kan? Adik saya pun saya hantar surat, baca nangis-nangis. Boleh cakap terus lagi bagus. Bukan semua orang, kadang kita nak cakap orang lain tak ada dengar. Orang yang kita nak cakap tu tak ada, tapi surat dia boleh nyok-nyok baca. Mula-mula tak nak baca, akhirnya baca juga. Kalau kita pasti dia tak baca dah surat kita, hantar lagi. Kan? Lama-lama tetap ini adalah salah satu cara dan jalannya. Kan? Doa mana boleh ada siapa-siapa halang? Bolehkah orang yang kita doa tu menghalang? Ya Allah, saya halang doa dia untuk saya. Tak ada. Mana ada? Kita akan tetap berdoa. Dan macam tu juga dengan kita hantar surat, kita hantar nasihat. Ada orang tak nak terima surat kita? Sekali dua, lepas tu terima juga. Sampai betul kat tangan dia orang tak nampak, postman bukan dia tahu siapa surat ni, dia baca juga. Tetap ini ada jalan-jalan kisah-kisah sahabat yang banyak tuan-tuan pasal surat ni. Hatta Nabi pun pernah hantar surat kepada raja-raja, Kaisar, Rom dan sebagainya. Ada yang terima, ada yang tak terima. Yang tak terima Allah binasakan kerajaannya, yang terima Allah Taala selamatkan. Surat yang dihantar oleh Nabi, surat tu baik ke tak baik? Mestilah baik kan. Semua kita sepakat bahawa surat tu baik. Tapi ada juga tak terima, ada. Macam tu je. So, kita kalau hantar surat, kalau orang yang terima surat kita tu fikir, kan, zaman lah pula nak menulis, ampun, dah tak pegang, mungkin kita dah tak ada pen dengan pensel lah sekarang kan. Yang ada pen yang dekat phone tu yang tak keluar dakwat je, kalau ada pun kan. Sekarang dah tak ada pen dah. Saya adalah kan, mungkin nak sign-sign dia. Yang kita-kita yang lain ni mungkin dah tak ada pen dah. Pen pensel dah tak ada lah saya. Dah. Tapi boleh tulis pada zaman kita ni kan. Semalam atuk sebelah ni kan, rasa macam tak sihat, hantar surat, tulis surat panjang-panjang dengan kertas, tangkap gambar, forward ke adik-adik apa semua. Nangis, sedih, minta maaf, rasa dapat luahkan perasaan, semua saling memaafkan. Tengok ni kesan surat. Dan surat ni adalah salah satu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan namanya caranya telah Nabi tunjukkan ada kebaikan. Kan, cuba kalau kita tulis kita forward, orang boleh edit,
Lah tukar nama, kalau tukar kat kertas ada nak edit lagi. Susah sikit lah kan. Tak takat gambar forward. Allah tak hantar kertas terus. Subhanallah. Maka dia mulakan Allah SWT dua cara. Saya tak tahu nak buat apa dah ustaz. Apalah tak tahu nak buat apa, ada dua cara. Doa tak? Itu kadang-kadang ustaz. Doa nangis-nangis lah. Doa sungguh-sungguh. Kalau tuan-tuan rasa tuan ada hajat, ada anak, ada isteri, ada siapa-siapa pun yang tuan rasa dia nak jadi baik, itu hajat kamu kan? Doa betul. Saya beritahu kita semua ada hajat doa. Dan kita kena ulang balik apa saya cakap tu, dia mudah pada sisi Allah untuk Allah Ta'ala bolak-balik hati siapa-siapa pun senang pada Allah. Orang ni susah sikit pada Allah, orang ni senang pada Allah, macam tu. Ada semua senang pada Allah. Kita punya keyakinan pada kuasaan Allah untuk bolak-balikkan hati dia. Lagi lama kita cari, tengok tuan-tuan, kita akan nampak macam-macam orang boleh berubah. Tatu yang kat muka pun boleh berubah, Mike Tyson pun boleh berubah, siapa-siapa orang muka bumi ni yang macam tu pun boleh masuk Islam. Adik kita tak gedebel macam Mike Tyson tu, contohlah. Siapa-siapa pula atas muka bumi ni kan, tatu kat sini, tatu sini, pun boleh berubah. Dia tu lagi dahsyat tu. Itu kalau buka balik sejarah dia macam-macam, lagi teruk daripada contohlah kita ni ada hajat pakcik adik-adik kita, tak sampai makom dia orang ni. Pun dia Allah tak nak ubah. Kan? Kita kena muzakarah lah benda ni, bincang macam mana keadaan kan. Yang kita lemah semangat, putus asa dengan rahmat Allah. Islam dah ajar dengan cara-caranya. Lagi doa, rayu. Kan? Tengok kisah seorang salafus salih tuan-tuan, dia telah mimpi anak dia masuk dalam api neraka. Ibu dia telah mimpi bahawa anak perempuan dia telah masuk dalam api neraka, mimpi. Maka dia telah buat amal, menangis depan Allah, kesianlah ke anak saya Allah, kesian. Selang beberapa lama barulah dia nampak mimpi tu, anak dia dalam keadaan baik dah. Allah terima doa seorang ibu kepada anaknya dah meninggal dunia pun, tak solat, tak jaga aurat, tapi dia punya harapan pada Allah. Doa ibu kepada anak, itu yang bagus. Kalau anak mati dulu tu, doa ibu ni sungguh-sungguh sikit. Kalau doa anak kepada ibu ayah ni kadang-kadang, itulah yang kita kena betul-betul ni. Dia doa ayah saya, Allah selamatkanlah dia, bebaskanlah penyakit lain semua, tak apa ya Allah, yang ayah saya selamatkan pada api neraka. Sungguh-sungguh doa. Kan? Datang sesekala, datang mimpi dalam keadaan ceria, kita gembira. Datang dalam keadaan kelang kabut je mak ayah kita, dah, kita pun relax je, contoh. Itulah hajat kita. Nabi tahu kan, anak yang mendoakan ke ibu apa ini, malah ibu, ayah memang doakan betul-betul. Maka dia yang mulakan Allah SWT, doa ni sangat-sangat penting. Kan? Kita kena tahu bahawa hajat tu mudah pada sisi Allah. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah seolah-olah dengan mana-mana hajat tu saya risau kita ni menafikan qada dan qadar Allah. Macam kita seolah-olah tak terima dengan qada dan qadar Allah dengan mana-mana masalah ataupun mana-mana hajat kita. Tak, saya berterima ya Allah dengan qada dan qadar yang kau telah tentukan. Dengan saya punya hajat dan masalah ni keluar dengan cara yang baik. Jangan, saya khawatir orang yang tak faham tentang masalah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, dia telah tergagal daripada ujian menerima ketentuan Allah. Kata macam ni dah tak boleh berubah dah. Ketentuan Allah macam ni boleh berubah ke? Tak boleh berubah. Ketentuan Allah masih boleh berubah. Kau kata ni tak boleh berubah, seolah-olah dia telah menafikan ketentuan Allah yang boleh berubah. Kita jangan risau, jangan macam tu. Kan? Kita doa lagi dan lagi sampai bila? Sampai kita tutup mata, temu kita tutup mata. Dia tutup mata pun ibu tadi doakan anak dia boleh selamat daripada api neraka. Ini kan pula belum tutup mata, ada peluang lah dia berubah. Kalau dia dah betul-betul tutup mata nanti, ya kita doa juga. Maka ini yang memulakan Allah SWT. Semoga kita dapat tahulah kesan doa ni. Doa ni daripada amalan-amalan agama. Tadi lepas sembahyang Isyak kita, lepas maghrib kita doa, kejap lagi kita doa, qabliyah kita doa, ba'dah kita doa. Memang amalan kita ni doa je. Kan? Doa pun panjang dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, dalam Quran. Rabbana hab lana min azwajina, dalam Quran. Rabbana la tuzigh qulubana, dalam Quran. Rabbana innaka, semuanya dalam Quran. Banyak doa dalam Quran. Perlulah kita doa, perlulah kita faham dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Boleh insya-Allah tuan-tuan. Faham ke? Bebel saya datang ini kan. Semoga ada manfaatnya perbicaraan kita ni. Yang kita semua penuh hajat. Pasti tuan-tuan, saya, tuan-tuan, hadirin semua ada hajat. Janganlah sampai hajat yang Allah Ta'ala datangkan ujian dalam kehidupan kita ni, kita menunjuk ni Allah kalau. Dan Allah SWT akan zahirkan apa yang kita sangka dengan kebaikan Allah. Kan? Dan Allah SWT bukanlah Tuhan yang suka menzahirkan apa yang kita sangka buruk pada Allah. Kan?
Tak. Allah ni Tuhan yang maha suka untuk menzahirkan sangka baik kita pada Allah. Allah Ta'ala suka. Kau sangka baiklah pada aku. Kau tak sangka baik pada aku. Takkan aku nak zahirkan sangka buruk kau pada aku? Dah. Boleh insya-Allah. Tuan-tuan dah faham dah, saya ulang-ulang dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Boleh insya-Allah. Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada apa, dah faham dah, saya ulang-ulang je. Boleh insya-Allah. Bila insya-Allah. Ada 3-4 minit lagi. 3 minit lagi. Saya minum dulu, tuan-tuan fikir nak tanya apa. Apa doa nak minta, apa doa tak boleh minta. Ustaz, ada tak doa yang tak boleh minta? Ada. Apa tuan-tuan? Doa minta mati. Tak mati tak boleh. Kan? Mana ada orang nak minta mati? Tuan-tuan tak sampai makam tu tak minta lah. Ada orang di makam dia nak minta mati, tak boleh. Ada lagi doa yang tak boleh minta, doa untuk melihat ketentuan qada dan qadar Allah. Kan? Kecuali Allah Ta'ala beri. Contoh, ya Allah, saya nak tahu nanti saya masuk syurga ke masuk neraka. Nanti soalan ni buat apa minta. Pertanyaan ni buat apa kita minta. Doa ni buat kita minta. Ya Allah, maafkanlah saya. Saya tak layak masuk neraka, tapi kau maafkan saya. Saya tak layak masuk syurga, tapi kau maafkan saya. Bebaskan siapa yang masuk syurga. Jangan tanya. Kan? Kerana saya cakap ni ada dalam riwayat-riwayat. Ada orang tanya Nabi, saya kat mana nanti Rasulullah, syurga ke neraka? Nabi tanya, jangan kamu tanya soalan macam tu. Kan? Kamu doa lah pada Allah, minta pada Allah. Saya boleh minta tanya pada Allah. Kalau Allah Ta'ala jawab, saya boleh bagi. Tapi lah kalau Allah Ta'ala tentukan kamu dalam api neraka, adakah kamu akan lebih bersemangat lagi doa pada Allah? Mungkin kamu kata, saya buat apa pun dalam neraka juga. Dan kalau saya dah bagi tahu kamu ni ahli syurga, tercabut serban saya. Serban kamu tercabut tu, saya dah ahli syurga. Buat apa nak datang masjid lagi? Letih juga kadang-kadang nak jaga, nak jaga tahajud, kadang letih juga. Sesekala kuat okeylah, sesekala tu letihnya pukul 4 ni. Memang pukul 4 je bangun tahajud. Sampai dah letih sangat pukul 4. Hari ni malam ni miss pun tak apa. Padahal dah bangun dah. Kau senang nak jaga tu. Letih sangat ni. Malam tadi tidur pukul 2, pukul 4 memang Allah Ta'ala bangunkan. Memang. Atau kau nak tidur, kau punya pilih lah. Nak bangkit tu bukan senang. Maka dia mulakan Allah SWT ada macam-macam doa yang kita tak sepatutnya minta lah. Kan? Tak mati. Sebagainya. Kita pun kena tahulah apa yang tak patut kita minta. Dan apa lagi tak patut minta? Minta keburukan, kan? Minta keburukan pada orang lain, doa laknat yang tak bersesuaian. Ada banyak-banyak benda juga yang tak perlu diminta. Tak belajar pun tak apa, yang penting kita belajar je lah apa yang kena minta. Itu lagi bagus. Banyak lagi perkara yang kita perlu minta yang kita tak tahu kadang-kadang. Kita belajar, kita berzakarah lagi. Apa yang perlu saya minta lagi? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa lagi yang saya perlu minta? Sampai dah semua yang Nabi ajar dia orang minta, dia orang telah minta. Dan sahabat telah tanya, apa lagi nak? Kan? Maka Nabi kata, mintalah keselamatan dunia dan akhirat. Nampak simple je keselamatan dunia akhirat, tuan-tuan kan? Keselamatan dunia akhirat ni paling penting. Boleh insya-Allah tuan-tuan, yang baik pada Allah, lemah pada kelemahan saya. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.